mereka tentukan. Kenapa PKR terlalu rapat dengan DAP? Wah, DAP itu mengamalkan demokratik sosialis. Ya. Jadi saya nak tahu ni, macam abang adik antara PKR dengan DAP ni berpisah tiada ni. Boleh Datuk terang? Saya Alhamdulillah Datuk ada pengalaman dalam Barisan Nasional. Ya. Ada pengalaman berdamping dengan gerakan MCA, MIC, parti-parti etnik di Sabah Sarawak. Saya ada pengalaman itu. Bahkan saya pernah jadi setiausaha pemuda Barisan Nasional satu ketika. Sekarang saya juga ada pengalaman berdamping dengan DAP. Okey, apa yang jelas tentang DAP? Pertama, dia adalah parti politik yang sah berdaftar. Okey. Mengikut Undang-Undang Negara, Akta Pertubuhan 1966. Ya. Kita tahu, mana-mana pertubuhan yang terikat dengan akta ini, kalau dia buat sesuatu yang melanggar undang-undang, tidak akan boleh diambil. Betul. Baik, dalam sejarah dia menubuhkan, ada tak pernah dia diheret ke mahkamah kerana melanggar undang-undang? Jawapannya tak ada. Ya. Tak ada tu. Yang sekarang ni yang mereka tangguh pemilihan patut bulan 12, tambung bulan 6 itu kerana arahan ROS bahawa masa musim PKP tak boleh buat perhimpunan. Okey. Itu aja. Jadi kalau kita tengok secara tenang, pernah tak? Kalau dia ini dianggap sebagai memporak-porandakan keamanan, mencetuskan kekacauan, kebimbangan terhadap ancaman terhadap Islam dan hak istimewa, pernah tak dia diheret, disiasat? Tak pernah. Jadi hubungan baik itu di mana, Datuk? Sangat mudah. Apa dia yang mudah? Dia lahir sebagai satu politik yang dia hebahkan. Pertama, dia juga memegang dan memelihara perkara-perkara yang sudah menjadi ketetapan dalam perlembagaan. Buka laman web dia. Institusi raja dia terima, Islam agama persekutuan dia terima, bahasa Melayu dan kebebasan bertutur dalam bahasa ibunda dia terima. Perkara 153 dia terima. Buka dalam laman web dia. Secara jujur, bagi rakyat yang matang dan nak mencari maklumat, dia tengoklah. Orang nanti kata, oh itu dia tulis lah. Tapi tindak tanduk dia sebaliknya. Itu soal penghayatan itu. Tidak nampak ke dia, PKR ni sebagai suruhan DAP? Saya menolak sama sekali. Tidak ya? Kami adalah strategic partners. Oh, strategi. Bukan sinergi ya? Strategic partners. Ya. Di mana dia bertanding, kami tak bertanding. Di mana kami bertanding, dia tak bertanding. Itu aja. Oh, strategi di situ. Soalannya lagi, Datuk. Saya nak tanya, menjurus kepada serangan Azmin pada Datuk Seri sendiri. Ya. Iaitu Datuk Seri pun melompat, dia kata. Daripada UMNO, pergi PKN, Parti Keadilan Nasional, kawan pernah masuk PAS, Datuk balik ke PKN. Apa komen Datuk serangan Azmin ni? Saya masa zaman universiti, Datuk, saya cenderung dengan PAS. Jadi saya masuk. Datuk memang ada latar belakang agama, betul. Sebab zaman tu, Datuk, zaman kita sedang mencari-cari. Ya. Kalau kita buat program di universiti, kita jemput UMNO. Yang datang Wan Mahyudin, Husin Ahmad. Husin Ahmad, Wan Muhyiddin. Ya, betul. Jadi yang datang dengan nak bawa idealisme UMNO, terang tentang sejarah dan falsafah perjuangan, kelebihan, tak ada. Betul. Yang datang mendampingi kami, mahasiswa yang sedang mencari-cari itu, itulah nama yang saya ingat. Okey? PAS yang datang tu almarhum Ustaz Fadil Noor, Ustaz Yahya Osman, Ustaz Nakai Ahmad. Mereka ni syarat dengan pemikiran dan idealisme. Jadi kita cenderung, kita masuk PAS. Bila saya beralih pada zaman pemuda, saya pilih UMNO. Okay, bila saya baca pasal 3, perkara 3, tujuan UMNO ditubuh. Menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Jadi saya fikir, UMNO ini satu parti yang kalau elemen Islam kuat, Islamlah UMNO. Kalau aliran sekular kuat, sekular lah UMNO. Jadi saya fikir, saya boleh masuk untuk memperkukuhkan elemen Islam. Saya masuk. Baik. Kemudian, berlaku peristiwa 98. Saya bukan keluar parti. Saya dipecat daripada UMNO. Okey. Ditandatangani surat pemecatan oleh Datuk Sabruddin Cik, Sisa Agung. Alasan pemecatan, saudara berada di kediaman timbalan pada bekas timbalan Perdana Menteri yang telah dipecat. Itu aja. Oh, tidak melompat lah ya? Saya dipecat. Baik, jadi kemudian saya masuk keadilan. Betul. Azmin dulu UMNO. Kemudian dia masuk keadilan. Sekarang dia masuk Bersatu. Dia lupa dia tepuk air dia dulu lah bersih. Itu dia ni itu. Bersatu tu dia ni UMNO. Betul. Dia UMNO. UMNO Gombak. Fuad Hassan semua tu. Dia masuk keadilan. Sekarang dia masuk Bersatu. Jadi, itu yang saya maksudkan. Okey, siapa lagi bersama dia? Kemudian Jaafar. Dulu UMNO. Kemudian masuk PAS. Kemudian masuk keadilan. Kemudian masuk Bersatu. 4. Saifuddin Abdullah. Mula UMNO. Masuk keadilan. Pernah dapat timbalan menteri? Pernah.
Ya. Kemudian masuk bersatu. 3 parti di situ. Saya boleh sebut satu-satu. Bermaksud ketika dia menyerang saya, dia tak cermat. Dia sebenarnya menyerang juga kawan-kawan dia. Isunya bukan lompat. Dan itu saya bezakan. Lompat kijang tu cantik. Lompat katak tu huduh. Oh, begitu ya. Jadi soalnya sekarang ini, apakah yang sebab menyakitkan hati Azmin sampai terdesak keluar daripada PKR dan menyokong Muhyiddin dalam kerajaan yang belum ada nama masa itu? Kerana saya selalu ulangkan teori yang UMNO kena sokong kerana kita bersetuju atas 3 perkara ni. Pertama, menghalang Mahathir jadi Perdana Menteri. Keduanya, tidak bersetuju Anwar jadi menteri. Dan tiganya, kuasa DAP. Tetapi itu kita persetankan. Soalannya sekarang ni, kenapa Azmin tergamak begitu? Wahal Anwar dan Azmin ini abang adik. Ya. Saya tentulah saya tak boleh menjawab bagi pihak beliau, tapi saya ada pandangan saya sendiri. Ya. Okey. Sebab musabab kenapa dia bertindak begitu. Dia yang je boleh jawab. Tapi tindak tanduk dia tu boleh memberikan saya satu ruang untuk mengenali beliau. Okey. Betul dia lama berkhidmat dengan Saudara Anwar, betul. Lama juga berkecimpung dalam parti. Sebab dalam tempoh 20 tahun, 11 tahun Anwar dalam penjara. 9 tahun dia kat luar. Keadilan ni masuk Pilihan Raya 99, Anwar kat dalam penjara. 2004, Anwar dalam penjara. 2008 baru dia bebas. 2013, 2015 dia masuk balik. Betul balik ya. Jadi 2018 dia tak ada lagi. Jadi dalam tempoh itu, kami sama-sama membantu membangkitkan parti. Dan dengan parti inilah maka Azmin dapat sebagai Menteri Besar. Okay? Dan ketika kami tubuhkan Pakatan Harapan, apabila Pakatan Rakyat terburai, kerana PAS memutuskan hubungan dengan DAP dan dengan keadilan dalam muktamar mereka di Kuala Selangor. Ya. Saya menolak yang PAS kata sepanjang mereka berkawan, mereka tak pernah khianat kawan. Kawan yang putuskan hubungan. Tak betul. Dalam konteks terburainya Pakatan Rakyat 2000. Terburai dia ya. Terburai. Ayat Datuk terburai ya. Terburai. Macam rosok. Terburainya Pakatan Rakyat waktu itu kerana PAS memutuskan hubungan. Itu dalam muktamar. Ya. Mereka buat keputusan. Jadi kita hormat. Jadi tinggal DAP dengan keadilan. Dan apabila kumpulan Mat Sabu dan rakan-rakan menubuhkan Parti Amanah pada 16 September 2016, kami tak tunggu lama. Seminggu lepas itu, 23 September, kami tubuhkan Pakatan Harapan. Azmin ada timbalan Presiden Keadilan dan Menteri Besar Selangor. Dia kata, Selangor adalah negeri Pakatan Rakyat. Tak ada tempat Pakatan Harapan di Selangor. Sepanjang kami menggerakkan Pakatan Harapan, dia tak pernah hadir dalam satu mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang membincangkan polisi, hala tuju, kempen, skrip, naratif, gerakan rakyat. Satu pun dia tak pernah hadir. Dr. Mahathir tahu, Tan Sri Muhyiddin tahu. Sebab dia memilih bahawa mandat rakyat pada Selangor adalah mandat kepada keadilan, PAS dan juga DAP. Pada waktu itu kami buat ketetapan, with or without PAS, kami move on. Dia tidak pernah bersama Pakatan Harapan. Dia hanya muncul pada malam kami diumumkan menang pada 9 Mei 2018. Itu dia Maknanya dia tidak terlibat. Dia tidak terlibat sama Tapi sekali. dia dapat jadi menteri. Dia dapat jadi menteri kerana hubungan baik dengan Dr. Mahathir lah. Bukan dinamakan oleh PKR. Tidak. Dia bukannya calon menteri yang dinamakan oleh keadilan sebab waktu itu dia dah jadi menteri besar. Dia hadir dalam mesyuarat Biro Politik yang kami adakan di Hospital Rehabilitasi Ceras. Kerana waktu itu Anwar belum lagi dibebaskan. Kami buat mesyuarat di situ. Dia bukannya nama yang kita angkat sebagai, tapi Dr. Mahathir pilih dia. Waktu itu kalau kami tolak, orang kata memanglah Anwar dia tak puas hati dengan Mahathir. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Apa saja Mahathir buat, dia tolak. Sedangkan saya dengan Dr. Wazizah dipanggil oleh Dr. Mahathir, diberikan tugasan bahawa parti balik bincang ke muka calon menteri. Tolong ikut senarai keutamaan sebab saya akan ikut nombor 1, nombor 2, nombor 3. Saya akan ikut. Cuma beri saya peluang untuk meletakkan portfolio mana. Saya akan ikut senarai. Dia tak ikut. Tak ikut, Dr. Mahathir tahu. Dia tak ikut. Dia tak ikut. Tapi kami diam sebab kami nak jaga keutuhan kerjasama dalam PH. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, ingat apa yang diceritakan oleh Datuk Saifuddin ini tadi, masalah Azmin dan dia dan pelantikan menteri. Soalan saya,
adakah Datuk Seri bersetuju bahawa satu konspirasi telah berlaku dengan Mahathir di belakangnya meletakkan jawatan untuk mengangkat Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dan dia buat drama tak hadir waktu Sheraton kerana dia nak menghalang supaya Anwar tidak juga jadi Perdana Menteri. Apa pandangan Datuk Seri? Yang jelas itu motivasi utama yang menghimpunkan gerakan Sheraton itu adalah mendukung dua perkara. Pertama, menyokong Tun Mahathir untuk kekal 5 tahun sebagai Perdana Menteri. Asal dia? Asal. Oh, dia punya roadmap macam tu? Roadmap dia itu. Okay. Pada masa yang sama, kalau itu berlaku, bermaksud perjanjian Pakatan Harapan itu dengan sendirinya tidak lagi diikuti. Ya. Okey. Jadi, maksudnya semua faction sokongan daripada Sabah, Sarawak, daripada PAS dan sebagainya, dorongannya adalah mengekalkan Dr. Mahathir. Of course, PAS dengan UMNO ada naratif lain, iaitu Melayu Islam mesti dominan. Ya. Sekarang ni jumlah Melayu Islam paling dominan. Ya. Okey. Dan inilah respi menyelamatkan negara waktu itu. Jadi perjanjian yang telah ditandatangani oleh tu Dr. Mahathir, oleh Muhyiddin, oleh Mat Sabu, oleh Wan Azizah, perjanjian itu tanda tangan. Ada tanda tangan itu. Dan itu menyebut dengan terang bahawa Dr. Mahathir itu interim Prime Minister. Maknanya dia tidak akan melengkapkan 5 tahun. Dia kena serah. Sebab itu dia sepanjang, kalau Datuk Google balik kan, yang sebut 2 tahun dia, yang sebut 2 tahun lebih sikit dia, yang sebut lepas APEC dia. Bukan kita, semua dia. Bahkan mesyuarat terakhir 21 Februari itu di Perdana Leadership itu, kita beri dukungan, blank check. Bila tu nak berhenti, silakan. Tun. Kita tak ikat dia dengan sepanjang tempoh apa pun. Kita langsung tak ikat dia. Jadi orang kata, Anwar ni kemaruk sangat bagi tekanan. Hakikatnya dalam mesyuarat PH, semua jadi saksi. Saksi Muhyiddin pun ada, Azmin pun ada. Anwar kata, Tun, silakanlah Tun. Berapa lama Tun nak pegang? Okey? Sampai macam tu kita bagi blank check. Tapi oleh kerana gerakan itu sudah pun menghimpunkan sokongan yang cukup, kemudian Tun mengumumkan letak jawatan. Okey, itu yang kita kesalkan. Dan saya sebut secara terbuka selepas itu dalam mesyuarat PH dengan Tun. Saya kata, Tun, masa kita nak angkat Tun sebagai calon Perdana Menteri, kita bincang sama-sama. Keadilan, DAP, amanah dan bersatu. Tapi bila Tun buat keputusan untuk berhenti, Tun tak konsult pun yang lain. Apa jawapan dia? Dia kata waktu itu parti saya sendiri dah tolak saya. Mereka pun dah ada cadangan lain. Saya rasa saya tak dapat sokongan, saya berhenti. Ya, Tun tak dapat sokongan dalam parti, tapi Tun masih didukung oleh PH. Betul. Itu poin saya. Dan saya sebut terus terang dengan dia. Saya sebut sebab terang, terbuka. Itu style saya. Saya bukan berlapik-lapik. Jadi sekarang ni, Datuk Seri, kita pergi jauh sedikit lah, untuk luar daripada isu parti-parti ini. Saya nak tanya, ada kebaikan kepada masa depan negara ini dalam sistem demokrasi berparlimen kita memilih kerajaan seperti dilakukan oleh Pakatan Harapan dulu. Apabila Pakatan Harapan memerintah, dia mula menyerang pemimpin yang kalah dalam Barisan Nasional, mendakwa dan sebagainya. Saya percaya dalam keadaan sekarang ini, jika Parti Perikatan Nasional ni kalah, kerajaan yang akan datang akan juga meneruskan tradisi yang sama, akan mendakwa pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional. Wahal benda ni, Datuk Seri pun seorang yang mahir dalam politik sejarah dunia ni dan kawasan serantau. Jarang berlaku apabila parti yang memerintah menang akan mengambil tindakan kepada pemimpin parti politik yang kalah. Jadi kalau ini berlaku, apa yang terjadi pada negara ini? Saya nak tanya Datuk Seri sebagai seorang Setiausaha Agung dan juga seorang ahli politik. Baik, betul. Pertamanya tu, ini saya sebut daripada domain saya sendiri. Ya. Saya menolak politik dendam. Maknanya jatuh sebuah kerajaan, naik kerajaan baru, dicari sampai ke lubang cacing dengan niat untuk membalas dendam. Kemudian menggunakan senjata mahkamah ataupun institusi peguam negara. Okey, yang tu saya tolak. Tapi saya mendukung sebarang tindakan ke atas salah laku, penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa yang berasaskan kepada rule of law. Okey. Tapi kalau Datuk singkap balik sejarah Afrika Selatan misalnya,
Ya. apabila Mandela menang Ya. setelah 27 tahun dalam penjara. Ya. Penjara terakhir dia Ruben Island. Yes. Letak kat situ, tak mungkin dia boleh menyelamatkan diri kecuali dia makan jerung. Wah. Kita pun tahu kan. Saya pun pernah sampai ke Ruben Island, tengok bilik kurungan dia. Tapi bila dia menang dalam pilihan raya bebas, dia ada satu proses yang dipanggil reconciliation. Dia Ya. reconcile balik. Reconcile. Maknanya dia pecah-pecahkan kategori yang berlaku melibatkan kerajaan lama. Kerajaan di klub kerajaan apartheid. Jadi kalau kategori yang melakukan kesalahan tu level bawah-bawah, yang tu dia just take note, ambil makluman sikit, dia forgive and forget. Okay? Kemudian dia tengok pada degree kesalahan yang lebih tinggi. Sampailah ke puncaknya yang memerlukan siasatan dan juga dibawa ke mahkamah. Tapi dalam proses itu, berapa banyak pengampunan politik diberikan. Yes. Sebab pada dia, kalau nak memulakan chapter baru politik Afrika Selatan, dia tak boleh mula dengan melihat ke belakang. Iaitu, siapa lagi yang dia nak balas dendam. Yang itu, saya fikir, boleh kita pelajari. Okay. Dalam konteks kita, Datuk, sebenarnya, dalam konteks kita, dia berlaku. Pada 22 bulan tempoh PH, kita menjanjikan banyak perkara. Reformasi institusi mahkamah, peguam negara yang membuat tindakan berasaskan kepada merit of the case, bukan selective prosecution. Polis pula tidak menjalankan selective investigation. Itu kita nyatakan. Tapi seperti biasa tu, clash kita, ikrar kita dengan realiti ketika kita berkuasa. Okey? Tak semua kesampaian. Saya harus akui secara jujur dan tak payah ada denial syndrome. Ya. Okey? Dan sebab itu yang berlaku sekarang, misal katakan, yang berlaku kepada Datuk Zahid, Datuk Najib dan sebagainya, kita sebut berulang kali. Biar instrumen mahkamah dan perundangan yang menyelesaikannya. Seperti juga apabila sejak seminggu ini, bila Datuk Siano menyebut bahawa ya, saya mengesahkan ada pertemuan dengan pemimpin UMNO. Yang disebut tu pertemuan. Bukan ada persefahaman, coalition, apa, bukan ada apa, pertemuan. Pertemuan biasa. Di parlimen pun Saya mereka jumpa bertemu. Datuk Zahid, dia jumpa Datuk Najib, saya jumpa Datuk Najib, saya jumpa Datuk Zahid, saya jumpa Ahmad Maslan. Ya. Jumpa. Ya. Bila kita sahkan, ya, kita tengok reaksi. Pelbagai. Ini tentu dah ada kira-kira kat belakang lah ni. Mana kes Zahid, kes Najib ni, kes selesai lah tu. Kalau Ya. sampai macam tu, orang punya ni. Jadi sebab itu kita sebut. Ini bukan zaman politik balas dendam. Kalau ada merit of the case, biar rule of law. Selesaikan. Sampai itu kita terpaksa tegaskan berulang kali. Ya? Sebab itulah tu, saya memilih dalam konteks sekarang, yang hilang dalam politik kita adalah kematangan politik. Kalau istilah sahabat saya, Saudara Fuad Zarkashi, Majlis Tinggi UMNO, politik hati nurani. Dia sangat popular dengan istilah politik hati nurani Ya. dan penjajaran politik baru. Yes. Itu istilah yang dia popularkan.